wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi pengajian kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sambung kitab ini pada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12, kalau mereka yang pakai PDF, muka surat, untuk mereka yang pakai PDF ialah boleh dilihat pada muka surat. Sebentar. Mereka yang pakai kitab macam saya, ialah sekarang kita baca muka surat 81. Kalau yang pakai kitab macam saya ni, iaitu hadis yang ke-12, muka surat 81. Dan kalau mereka yang pakai kitab yang disediakan di dalam PDF, ialah muka surat 74. Muka surat 74. Muka surat 74. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-hadithu tsani 'ashar an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia telah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku mengenai satu amal yang sekiranya aku melakukannya, maka aku akan dikasihi oleh Allah Ta'ala dan dikasihi oleh seluruh manusia. Faqala, maka baginda Nabi SAW telah bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah. Baginda telah bersabda, hendaklah kamu zuhud pada dunia, maka kamu akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dan hendaklah kamu zuhud pada apa yang ada pada orang ramai, maka kamu akan dikasihi oleh manusia, oleh orang ramai. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Hadis ini yang ke-12 ini ialah hadis yang menceritakan berkenaan dengan zuhud. Dan apakah pesan daripada sifat zuhud? Zuhud ialah perasaan dalam hati yang seseorang itu dia tidak tamak terhadap dunia. Perasaan di dalam hati yang seseorang itu dia tidak gilakan dunia dan dia merasa berpada dengan apa yang ada padanya, yang Allah kurniakan kepadanya, maka inilah dinamakan dengan zuhud.
Asal perkataan zuhud, zahida yazhadu zuhdan, zuhud ialah memberi makna meninggalkan. Para ulama mengatakan zuhud ialah bermakna hati berpaling dan meninggalkan daripada apa yang ada pada orang lain, ataupun berpaling daripada dunia. Maka inilah dinamakan zuhud. Zuhud ialah bukan bermakna seorang itu tidak menggunakan perkara dunia yang Allah berikan kepada dia, tetapi zuhud ialah hatinya tidak terpaut dengan dunia yang ada pada dirinya atau yang ada pada orang lain, maka itulah dinamakan sebagai zuhud. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW telah bersabda bahawa seorang yang apabila dia zuhud pada dunia, dalam hatinya tidak ada cinta dunia, tidak terpaut dengan dunia, maka Allah akan cinta pada orang tersebut, Allah akan kasih pada orang tersebut. Dan baginda bersabda lagi, zuhudlah kamu pada apa yang ada pada orang ramai. Maksudnya dia tidak tamakkan pada harta orang ramai, dia tidak inginkan pada apa yang ada pada orang, harta yang ada pada orang lain. Maka ketika itu dia akan dikasihi, disukai oleh orang ramai. Kenapa? Satu orang yang kalau dia inginkan harta orang lain, dia tamakkan harta orang lain, dia cintakan harta orang lain, maka dia akan usaha untuk dapatkan harta orang tu. Bila dia usaha untuk dapatkan harta orang tu, kadang-kadang dia merebut harta orang itu daripada tangannya, menyebabkan orang itu pun akan benci dengan dia. Dia akan bermusuh dengan orang lain. Tapi kalaulah dalam hati dia tak ada tamakkan harta orang lain, maka dia tidak akan bermusuh dengan sesiapa. Bila tidak bermusuh dengan sesiapa, maka dia akan disukai oleh orang ramai. Jadi Nabi SAW beritahu, pertama dalam hati kita ini ialah perlu adanya sifat zuhud. Tidak tamakkan, tidak terlalu cinta dengan dengan dunia. Ini secara umum. Dan apa yang ada pada orang juga kita tidak inginkan, tamakkan perkara tersebut. Siapa yang ada perasaan ini, maka dia akan dikasihi oleh Allah Ta'ala dan dia akan dikasihi oleh seluruh manusia. Al-hadithu al-thalitha ashar an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin at-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah muttafaqun ala sihhati. Hadis yang ke-12, hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ialah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal darah seseorang muslim, tidak halal darah seorang muslim yang dia bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya daku ialah Rasulullah, melainkan disebabkan salah satu daripada tiga perkara. Melainkan disebabkan dia melakukan salah satu daripada tiga perkara. At-tayyibuz zani, seorang yang pertama, seorang yang berkahwin yang melakukan zina. Seseorang yang telah berkahwin yang melakukan zina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, seorang membunuh seorang yang lain. Seorang yang membunuh seorang yang lain. Yang ketiga ialah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang berpisah daripada jemaah orang Islam. Maksudnya keluar daripada jemaah orang Islam. Hadis ini disepakati kesahihannya, iaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hadis ini ialah Nabi SAW hendak menyampaikan kepada kita betapa berharganya orang Islam, dan darah orang Islam tidak boleh suka-suka untuk dialirkan. Maksudnya nak dibunuh. Seorang apabila telah memeluk Islam, maka darahnya, hartanya akan dijaga, akan dipelihara. Sebenarnya bukan saja orang Islam, orang bukan Islam pun sama. Tapi bila seorang itu telah memeluk Islam, maka lebih lagi hartanya perlu dipelihara, darahnya perlu dipelihara. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahawa seseorang Muslim yang dia mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak boleh suka-suka untuk dibunuh. Dia tidak boleh sewenang-wenangnya dibunuh, dialirkan darahnya. Melainkan kalaulah dia melakukan salah satu daripada 3 kesalahan yang disebutkan di dalam hadis ini. Sebenarnya ada lagi perkara lain, tetapi dalam hadis ni Nabi SAW menyebutkan 3 perkara yang utama, yang bila seorang itu lakukan salah satu dari 3 kesalahan ini, maka menyebabkan dia boleh dialirkan darahnya, maknanya dibunuhlah. Dia boleh dihukum bunuh, tetapi perlu dihukum dengan dia dihukum, dijalankan hukuman tersebut oleh pemerintah. Nah, kalau pada zaman Nabi SAW, yang akan menjalankan hukuman tersebut ialah baginda Rasulullah SAW sendiri. Baik, kalau kita lihat yang pertama, iaitu apabila seorang yang berkahwin yang berzina. Maknanya orang tu dah berkahwin, kemudian dia melakukan zina, maka dia akan boleh dihukum rejam. Setelah sabit perbuatan itu, maka dia dihukum rejam sampai mati. Yang ketiga, seorang yang membunuh jiwa orang lain. Satu orang bunuh orang lain, maka dia dikisos, dibunuh, kisos. Yang ketiga, seorang yang tinggalkan agamanya, yang keluar daripada jemaah orang Islam. Ini maksudnya bukan orang tu maknanya murtad. Hadis ini memberi makna yang nombor 3, iaitu seorang yang murtad. Jadi seorang yang murtad juga dia boleh dihukum bunuh, tapi dengan syarat-syaratnya. Dan pemerincian kepada segala syarat-syarat yang membolehkan orang-orang berkenaan ini, orang-orang Islam berkenaan ini dihukum bunuh, ialah perlu dilihat di dalam kitab fiqh. Ia perlu dirujuk dalam kitab fiqh. Tidak boleh hanya semata-mata kita baca hadis ini kemudian terus kita melaksanakan perkara ini dengan hanya kefahaman literal daripada hadis ini. Kerana dalam hadis ini ialah menyebutkan kesalahan, tetapi syarat untuk dilakukan hukuman, dijatuhkan hukuman kepada orang berkenaan ialah perlu dilihat di dalam kitab fiqh. Al-hadithul rabi' ashar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Hadis yang ke-14, An Abdullah bin Umar, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis ni kita perlu perhati betul-betul terjemahannya dan juga maknanya. Aku, kalau kita lihat aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad ialah Rasulullah, dan sehingga wa yuqimus salah, mereka mendirikan solat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dhalika, apabila mereka telah melakukan perkara tersebut, maka mereka telah memelihara diri mereka, darah mereka dan harta mereka daripada aku, melainkan
sekiranya mereka melanggar hak dalam Islam, dan ketika itu penghisapan mereka terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penghisapan mereka diserahkan kepada Allah Taala. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah taala. Hadis ni yang ke-14 ini ialah menerangkan tentang kehormatan ataupun penjagaan darah dan juga harta orang Islam. Dalam hadis ni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa aku diperintahkan. Ini bukan orang lain, baginda. Jadi ini bukan perintah kepada orang lain, tapi ini diperintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis ni untuk kita, untuk bermudah-mudah untuk perangi orang lain. Hadis ni baginda bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Mana perintah ini ialah kepada baginda, bukan kepada semua orang lain. Aku diperintahkan untuk memerangi orang ramai, sehinggalah mereka masuk Islam, ucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tunaikan solat, dirikan zakat. Mereka dirikan solat, tunaikan zakat. Mereka mendirikan solat, tunaikan zakat. Maka waktu itu, seorang yang melakukan demikian, maka dia dikira sebagai Muslim. Darah dan juga hartanya tidak boleh diganggu. Tetapi melainkan kalau mereka ini ada melanggar hak dalam Islam. Apa makna melanggar hak dalam Islam? Kalau mereka ada bunuh orang lain, rampas satu orang, waktu itu mereka boleh dihukum, tetapi dengan syarat-syaratnya. Tetapi seorang yang telah ucapkan syahadah, kita nampak dia solat, kemudian dia tunaikan zakat, maka dia dihukum ke Islam. Apa yang ada dalam hatinya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ni pertama nak terangkan iaitu pentingnya penjagaan darah dan juga harta orang Islam. Dan juga hadis ni bukan suruh kita bunuh orang, tapi hadis ni ialah diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada kita. Dan baginda bukan menyebut lafaz bunuh, baginda menyebut lafaz memerangi. Ada beza di antara bunuh dan perang. Bila baginda sebut memerangi, ialah di situ adanya step ataupun langkah untuk sampai ke tahap tersebut. Iaitu dijelaskan di dalam kitab fiqh. Jadi bermakna seorang yang bila telah ucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dirikan solat, tunaikan zakat, kita hukumkan dia Muslim. Tak boleh kita nak terus kata dia ni kafir. Kita syak-syak bahawa dia ni kafir. Dia ni kafir kot, atau tuduh dia kafir. Tidak boleh. Melainkan kalau dia terang-terang kata keluar dari Islam, itu cerita lain. Tapi di sini ialah kita tetap hukumkan dia sebagai Islam. Apa yang ada dalam hatinya, kalau kata contoh dalam hatinya dia tak menerima satu perkara dalam Islam, yang mana perkara itu perkara yang pasti dalam Islam, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang terakhir yang kita baca, al-hadithul khamis ashar, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum Ramadan, muttafaqun ala sihhati. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam telah dibina di atas 5 perkara. Syahadah la ilaha illallah, bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad Rasulullah, yang pertama. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Baginda Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis ni masyhur, hadis berkenaan dengan rukun Islam. Dan baginda bersabda bahawa rukun Islam ialah dibina atas 5. Maknanya 5 ini asas. Sebenarnya ada lagi perkara yang wajib yang lain dalam Islam, tapi 5 ini ialah tonggak asas dalam Islam. Baginda umpamakan seperti mana satu binaan ada 5 tiang, dan tonggaknya ini 5 perkara ini. Tapi yang paling utama ialah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, solat, tunaikan zakat, haji, dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ada setengah hadis lain disebutkan puasa dulu baru haji. Dalam hadis ini disebutkan haji dan juga puasa. Itu ialah perbezaan lafaz dan riwayat yang mana ada dibincangkan di dalam kitab-kitab hadis yang besar. Namun hadis ini menerangkan berkenaan dengan rukun Islam yang merupakan tonggak dalam Islam. InsyaAllah kita akan sambung lagi, insyaAllah, hadis yang ke-16
Muka surat 83. Kita akan sambung pada pengajian esok hari insya-Allah kalau dipanjangkan umur. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.